suka pasal momen sebentar tadi yang diutarakan oleh Syahadin, yang mana kalau kita lihat momen yang paling orang ramai gembar-gemburkan, iaitu kundo flicker daripada Zon, flanking maut daripada pemain tersebut sendiri. Ianya bukan sahaja usaha solo daripada pemain itu, Betul. bukanlah individual play daripada pemain tersebut. Bagaimana yang lain turut memberikan tumpuan kepada bahagian atas tersebut, memanggil pemain-pemain pasukan musuh cuba untuk masuk, membiarkan, kalau kita lihat balik, mereka biar Beatrix cuba untuk lakukan hit ke atas menara tersebut, memberikan inhibitor turret. Dalam waktu yang sama, merisikokan nyawa pasukan musuh kerana mereka dah tahu kedudukan Zon dalam keadaan bersedia. Mereka percaya 100% ke atas Roma ini untuk melakukan apa yang ingin dilakukan, dan perancangan tersebut dengan kepercayaan yang ada membuahkan hasil yang cukup lumayan. Tambah sikit daripada apa yang saya nak puji untuk line up pasukan Malaysia kali ini, tampak lebih matang. Mereka lebih tahu keputusan yang tepat untuk diambil daripada pengalaman mereka, terutamanya kepada pemain yang paling pengalaman dekat dalam line up mereka, iaitu Zon dan juga Ciku Guys. Daripada segi international, Ciku Guys cukup luar biasa. Tetapi kita boleh lihat bagaimana dia kongsikan pengalaman tersebut, walaupun Izanami tak dapat peluang untuk main international dengan banyak, walaupun dengan pemain-pemain yang lain sekalipun, Ripo ada pengalaman yang cukup tinggi, dan ini yang membuatkan mereka tampak lebih matang dan dengan adanya sinergi yang cukup kuat. Jadi gabungan tersebut, kita boleh nampak macam mana pasukan Malaysia sangat-sangat solid untuk berhadapan dengan pasukan Filipina dalam tempoh hari. Jadi itu yang membuatkan kemungkinan kita harapkan konsistensi itu berterusan sehingga menyebabkan kita boleh mendapat emas. Itu gol kita. Benar. I think hari ini adalah satu ujian yang agak besar untuk Malaysia kalau mereka mara ke semi-final, sebab semi-final adalah best of 3. Betul. Kalau tidak silap saya, jadi akan memberikan satu ujian yang cukup besar daripada sudut tenaga mereka dan juga idea mereka dan juga drafting capability mereka nanti, andai kata mereka lepas ke peringkat semi-final. Tapi okey, kita dah cerita banyak pasal pasukan Malaysia. Kita ceritalah kupas sedikit tentang pihak lawan kita pada hari ini, iaitu pasukan Vietnam, di mana pada M4 ketika dahulu di pasukan MDH ada 3 pemain yang turut serta mewakili Vietnam pada hari ini. Tetapi pada waktu M4 tersebut, pasukan Todak telah, boleh saya katakan, menewaskan pasukan MDH itu dengan cukup bergaya lah. Persoalannya dekat sini, I think mungkin orang kata, oh okeylah, senanglah kita nak menang sebab Todak, Ciku dah pernah lawan, dah tahu sedikit sebanyak. Akan tetapi Vietnam pun sama juga, dah tahu sedikit sebanyak bagaimana Ciku Guys bermain. So bagi pendapat saya, dia ada kelebihan dan juga ada juga kelemahan. Ya, kalau kita bercerita tentang hero yang sering kali diambil dan juga menjadi signature pick untuk Vietnam adalah Minotaur di Lady Sin maupun kategori lelaki ini sendiri. Semalam ada banyak respect band ke atas Minotaur tersebut dilakukan oleh pasukan-pasukan musuh yang berhadapan dengan Vietnam. Namun pada saat ini nampak seakan-akan Malaysia tidak gerun untuk berhadapan dengan Minotaur daripada Vietnam ini. Ya, kemungkinan untuk pasukan Malaysia sebabkan mereka pun, kita tahu Todak selalu main Minotaur. Jadi kemungkinan Ciku Guys tahu macam mana alternative way untuk cuba counter balik Minotaur, walaupun dengan ketiadaan Digi yang sekarang ni tengah kena global ban. Akan tetapi perkara tersebut, yes, perlu untuk diberikan respect juga kepada Vietnam, sama ada untuk pasukan Malaysia main counter ataupun sama ada ban sahaja keluar. Tapi sepertinya tidak, Lancelot dibawa keluar terlebih dahulu, ban terakhir untuk pasukan Malaysia. Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Sanfas sebentar tadi. Disebut perlahan je glue dekat sini, sebab bagi pendapat peribadi saya, yes, Arlot telah dikeluarkan. Tapi kalau Arlot ni tak dikeluarkan, glue berhadapan dengan Arlot, sebenarnya saya lagi gemar glue tu mendapatkan kemenangan yang cukup kuat daripada sudut laning phase. Tembak je skill, jalan letup dapat heal, tapi kesakitan daripada skill set glue itu yang akan menyebabkan kesukaran daripada sudut laning. So, kebarangkalian glue wajib dikeluarkan di sini. Tapi bagaimana dengan Faramis? Ya, itu yang saya nak tanya tadi. Kalau glue diambil, Faramis masih lagi terbuka untuk Izanami guna pakai. Namun Valentina dah di-ban keluar. Jadi Vietnam takkan ada kelebihan yang besar. Joy terus saja di-ban keluar setelah tiadanya penggunaan Kaja yang boleh lagi untuk diguna pakai. Walaupun masih ada lagi Franco untuk diambil. Tetapi Yip terlebih dahulu seakan-akan menjadi counter untuk Faramis. Namun, apa pendapat awak, Adin, mengenai Faramis
berhadapan dengan Yif dan Glue ada di pihak kita. Adakah itu masih lagi kelebihan untuk Yif sendiri? Honestly, saya suka kalau kedua-dua hero tu jatuh ke tangan Malaysia sebab kedua-duanya boleh counter each other. Itu satu perkara. Dan yes, maybe Yif boleh memberikan sedikit sebanyak kesukaran kepada Faramis ini untuk bergerak secara agresif. Akan tetapi Izanami boleh switch saja gameplay style dia. Tak perlu bermain agresif, lebih kepada utility. Memegang Kak Alta itu untuk diguna pakai dan membenarkan. Mungkin Chico guys yang main-main lebih agresif. Mungkin Repo boleh main lebih agresif. So again, it's a very good pick kalau mereka dapatkan Glue dan juga Faramis sebagai pemilihan pertama dan juga kedua. Dia boleh turn the other way around lah sebenarnya. Jadi Faramis pun kalau ada lawan dengan Valentina sekalipun, dia ada utility lain ataupun dia boleh untuk buat perkara lain. Wow! Pantas. Pantas, tepat, cepat, pantas. Memang tak ada second thoughts. Langsung Malaysia mengambil Fanny. Buat kali Kena pertama ingat dalam ini series. ada zone. Fanny tu boleh pergi roam sebenarnya. What? Fanny tu boleh pergi roam. Walaupun dah lama sangat tapi perlu untuk fikir bahawa walaupun ada Yif dekat sini dan Fanny sudah pun diambil sebab ini Fanny first pick. Kalau itu betul Fanny jungler, sebab kena ingat first pick selalu masih lagi flex pick. Sebab saya tengah fikir, kalau dia nak betul ambil Fanny dekat situ, maksudnya mereka ada plan yang kedua. Jadi kalau Fanny, contohlah kalau Fanny roam, dia perlukan jungler yang tak perlukan purple buff. Ya betul. Martis mungkin boleh. Martis masih lagi ada, Ya. boleh counter ke atas Melissa sendiri. Mereka mengambil Beatrix terlebih dahulu, tak ingin menonjolkan apa-apa kerana pada saat ini juga mereka belum mengetahui apa yang boleh untuk dilakukan oleh pasukan Malaysia dengan drafting sebegini rupa. Tapi secara jujurnya, dalam komposisi ini, Fanny sudah pun mula untuk menghadapi kesukaran apabila berhadapan dengan Melissa dan juga Fredrin. Dengan penggunaan cutthroat boleh saja untuk dihalang dengan adanya go away. Malah energy eruption boleh untuk menggagalkan penggunaan steel cable, malah mampu untuk memegang Fanny dalam satu kedudukan yang bahaya sekiranya cuba untuk bergerak ke hadapan. Hanyalah ada Yif dekat sini yang cuba untuk memberikan satu peluang bagi Fanny bertahan di bahagian hadapan. Tapi masalahnya, kita daripada semalam ini yang ada orang serba sedikit melakukan persoalan, iaitu mengeluarkan hero-hero assassin di saat Fredrin sudah pun diambil. Adakah sebegitu fleksibel Fredrin ini untuk diletakkan di bahagian EXP, ataupun kita sememangnya bercadang untuk bermain lebih ke arah high ground? Kemungkinan lebih bercadang untuk bermain ke atas high ground itu adalah salah satu jawapan yang bagi pendapat peribadi saya lebih tepat. Tetapi boleh juga mereka nak paksa Fredrin ini untuk diletakkan di kawasan jungle. So mungkin mereka dah standby jawapan ke atas Fredrin jungle ini. So kita ban possibility of jungler lain. Daripada 3 pick pertama Malaysia ni, saya dah lihat ni macam ada teknik wayangan kat sini. Fanny boleh bergerak berleluasa saja. Mungkin tak dapat cutthroat yang kemas, tak apa. Tapi again, wayang sahaja untuk melakukan distraction. Glue pun sama dengan speed beliau dan membenarkan backline tu. Kemungkinan Chico guys, free hit sahaja ke arah pasukan pihak lawan. Sebab ketika ini tak ada suppress skill. Ada sedikit sebanyak daripada sudut crowd control, energy eruption, ada real world manipulation yang boleh memperlahankan pergerakan. So there's no lockdown total ke atas line up Malaysia sekarang ni. Yang again, macam saya kata, mobility agak tinggi kepada pihak Malaysia. Dan saya rasakan untuk pengguna Fanny, dia pastinya aware tentang skill set yang telah dikeluarkan sebelum dia akan masuk cuba komit pada sesuatu. Yang saya nampak sekarang menjadi penghalang yang cukup utama bagi Fanny, mungkin Minsita, mungkin Franco. Tapi perkara tersebut agak sedikit sukar untuk dilakukan sekiranya diambil oleh pasukan Vietnam. Sebab bagi pendapat saya, mereka tidak cukup damage daripada sudut tersebut kalau mereka ambil lagi Franco. Dan dengan adanya Lilia, kalau pasukan Vietnam tumpu pada team fight, ada pula Yif, Lilia adalah pelerai yang cukup baik. Lilia masih boleh jaga diri. Saya nak tengok sangat last pick tu apa. Saya memang yakin ni macam Roma Fanny lah. Sebab dia punya setup tu dah lebih kurang. Setup tu dah jadi dah kat situ. Semua orang boleh jaga diri. Tapi Atlas boleh diambil. Team fight. Ini adalah team fight composition untuk pasukan Vietnam. Tiada sesiapa yang boleh untuk mengenakan counter split push dekat sini. Tiada siapa yang boleh untuk lakukan pick off. Tiada siapa yang untuk boleh bertarung satu lawan satu dekat kawasan lane. Fanny boleh untuk melakukan split push dengan cukup cemerlang. Apakah last pick untuk Malaysia? Saya rasa Akai lebih better dengan Martis, pendapat peribadi. Sebab kalau kena Fatal Link pun dia boleh berputar-putar. Martis pun boleh lagi motor coil. Agree juga.
Tapi di mana Akai punya ultimate tu dia betul-betul Counter boleh engage dulu. leraikan Okay. segala-galanya daripada Fatal Link untuk Atlas ini. Tapi again dua-dua sesuai Betul. dan dua-dua kita boleh dapat saksikan Fanny Roma kalau di bawah masuk sebenarnya. Saya pun dah kurang yakin sekarang, tapi mereka perlukan satu sisi Chow. yang baik. Okay, Chow. Okey, Okay, okey. Chow. Okeylah. Okey, Chow dijadikan Roma. Alright. Chow Roma nampaknya. Gary yang bakal menggunakan Fanny. Tapi masih lagi satu draft yang sesuai sangat untuk Fanny diguna pakai di dalam permainan ini. Nampaknya seperti ada banyak flashy play daripada pasukan Malaysia untuk kita saksikan. Dan kita pastinya memberikan sokongan penuh kepada pasukan Malaysia, kontingen negara kita sendiri. Tetapi untuk perlawanan kali ini, apakah ekspektasi anda berdua? Ya, ekspektasi kami ingin berpihak kepada pasukan Malaysia, tapi kita nak gunakan curse tu bagi Sebab- buat Malaysia menang. MPL Malaysia selalunya memang macam ni. Kalau Ya. seorang tu predict satu tim Dia tu tu yang yang akan menang. Oh, Jadi So saya bagi kita ruang take kat the awak. bullet. Alright. Kita take the bullet, kita ambil segala tomahan sekarang ini. demi Malaysia dia. Demi Malaysia. Hashtag Demi Malaysia. Hashtag Pantang Malah. Ini adalah peluang anda untuk menyerahkan segala-gala semangat kepada kontingen negara kita. Ya, tetapi apapun untuk anda semua, berikanlah segala sorakan dan juga tepukan untuk kontingen negara kita. Harimau Malaya bakal masuk ke dalam gelanggang untuk memburu kemenangan yang seterusnya. Ayo, kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk menyaksikan perlawanan di antara Malaysia berhadapan Vietnam. Ayo Malaysia, ayo Harimau Malaya. Satu lagi kemenangan yang ingin dicari untuk meletakkan kita ke peringkat semifinal. Seperti biasa, ada kod yang tertera. Hashtag Pantang Mengalah. Jangan lupa untuk redeem kod tersebut. Sekarang ni Mars, Ya. apakah tanggapan awak tentang daripada sudut late game potential? Late game potential saya dapat rasa kedua-duanya ada mereka punya potensi sendiri. Tetapi saya dapat rasa kalau late game Malaysia berpihak ataupun lebih menumpukan kepada team fight, mereka ada sedikit masalah. Tambah pula kalau mereka bergaduh dalam kawasan yang sempit. Sebab kita tahu Yandere menggunakan Melissa ada kelebihan untuk kenakan jarum-jarum dia kepada kesemua pihak Malaysia. Jadi kalau late game sekalipun tak banyak yang boleh tahan damage secara kritikal, secara attack speed dan juga kalau ada DHS sangat-sangat sukar untuk tahan damage tersebut. Malaysia boleh buat split push. Benar? Ha. Saya nampak ada kemungkinan ada orang risau tentang Atlas ini nanti sebab boleh lakukan setup Fatal Link. Akan tetapi Sunfrost boleh ataupun tidak untuk Gary sebenarnya pergi ke hadapan untuk peel nyawa Jinat ini supaya dia back off dengan serta-merta. Itu bukanlah tugas Gary sebenarnya. Kita dah ada poking damage yang tinggi. Kita ada Izanami. Dia ada Purify, ada Black Shoes. Dua-dua boleh untuk immune daripada Fatal Link. Malah dengan penggunaan Bandit Rage dan Apathy di Bruce Passion, kita tahu dan kenal bahawa Beatrix sememangnya kuat daripada sudut poking damage daripada jarak jauh. Dan itu akan memudahkan cara Malaysia untuk menghalang Fatal Link daripada diguna pakai. Tambahan lagi informasi yang terus-menerus diberikan oleh Zon. Namun lihat Ciku guys dekat bahagian bawah. Dia lakukan cutting lane walaupun dia berada di bahagian good lane. Oh, dia seorang diri. Dia ingat dia main EXP lane kot rasanya. Betul-betul fleksibel dia sekarang dia rotate sambil tu. rotasi je. Oh. Jinat! Ciku! Akan ditumbangkan dengan rotasi daripada seorang, again, gold laner daripada bawah pergi ke tengah sebentar tadi. Setelah cut lane, Ciku guys memberikan bantuan di bahagian tengah. Yandre cuba terlangkap perkara yang sama. Zon tersilap langkah di situ. Flicker dibalas kembali dengan satu blink skill daripada Yandre untuk menghalang gerakan penangkapan yang dilakukan oleh Chow tersebut. Dia outplay daripada outplay Chow. Jadi tadi kalau flicker tersebut kena pada Yandre, kemungkinan Yandre dah jangkakan Zon akan buat sebegitu rupa. Tapi what a gameplay daripada Ciku guys. Dia berani, dia tahu kedudukan pasukan Vietnam berada di mana dan membuatkan dia berani untuk potong lane tersebut. Kalau tak, saya dapat rasakan dia juga tidak berani. Tapi sebelum itu Zon, Okey, Way of the Dragon akan dikenakan bersama dengan Bennett Rage dan Ciku guys mendapatkan kill yang kedua ke atas mangsa yang sama sekali lagi iaitu Jinai. Ini yang saya risau tentang Atlas sebenarnya sebab Atlas memang kuat tapi sebelum itu kita lihat Cutthroat telah dibuka. Hey akan cuba mengundurkan diri apabila RWM telah dibuka. Okey, Jinat saya tahu Fatal Link dia kuat tapi bila dia pakai emblem support, ketahanan diri dia sejujurnya tak kuat. Saya memang tahu sebab saya ada 1000 gameplay dengan Atlas ini. itu kena trade lah. Dia kena trade. Sama ada kalau nak fokuskan kepada penggunaan mana dan cooldown, perlulah berikan kepada Hammer Support. Tapi sebelum itu Zon, Akan cuba diasah tapi Fatal Link yang kemas daripada Jinat sebenarnya menangkap dua. Zon telah dikorbankan terlebih dahulu. Gary akan mengundurkan diri walau bagaimanapun Repo Flicker diguna pakai setelah bertinggit ke atas musuhnya sebentar tadi. Namun
dengan hanya meninggalkan Zon sahaja sebagai mangsa utama buat pihak Vietnam. Inilah apa yang saya katakan. Kalau team fight memang sedikit sukar untuk Malaysia menang, mereka perlu analisis dengan lebih baik. Akan tetapi Katrol! sakitnya. Aduh, kalau ajal tak tertulis maka hidup lagi lah watak utama daripada Vietnam sebentar tadi. Izanami akan menggunakan Debut of the Dragon yang kemas tapi ke atas Pedrin dengan tiada follow up ketika ini dah. Okey, ada follow up bukan setakat daripada Izanami, malah daripada turret kita sendiri juga sebentar tadi. Satu perkara yang menarik dilakukan oleh Zon, sekali lagi dia tunjukkan Chow gameplay dia perlu untuk direspek pasukan enemy. Dan dalam kesempatan yang sama, sedar tak sedar, kita dah dapat satu turret. Tengok ni, ini yang saya kata. Terus-menerus memberikan satu ruang untuk Jenat diberikan harassment. So daripada Zon ni, tengok bagaimana dia menemani Jenat sampailah ke mana-mana pun yang Atlas tu pergi, dia akan mengikuti jejak langkah Atlas itu. Dan yang paling penting, poking damage daripada pasukan Malaysia daripada tadi mengakibatkan baru masuk 4 minit tapi dah 2 kali flicker dah dilakukan oleh pasukan Malaysia. Poking power yang cukup besar juga daripada Izanami di bahagian atas ni. Tak takut apa sebenarnya. Dengan adanya Black Shoes, dia tahu dia boleh undurkan diri dan lihat Zon Fatal Link single target saja kata Zon tapi flicker digunakan untuk mengundurkan diri. Masih lagi selamat Zon. Hentakan terakhir daripada Mio. Akhirnya akan mengorbankan dirinya tapi itu adalah satu meeting yang baik. Ciku guys berjaya untuk mendapatkan kill. Maaf, Izanami yang akan mendapatkan kill tersebut dan Ciku guys yang akan mendapatkan jungler pihak Anas sebentar tadi flicker ke arah belakang. Zoning yang baik, positioning yang kemas daripada Ciku guys memberikan kill yang seterusnya kepada putera mage kita Izanami. Diorang makan apa? Saya tak tahu hari ni flash play diorang daripada tadi lagi cukup mengagumkan. Saya tak boleh nak duduk diam untuk melihat bagaimana permainan yang dilakukan oleh pasukan Malaysia begitu meyakinkan, begitu berkuasa sekali mendominasi permainan dengan 5 minit mendapatkan 2 outer turret. Tak ada satu kematian dia dapatkan oleh Zon tak memberikan apa-apa impak langsung pada pasukan Vietnam. Malah Ciku guys bersama dengan Izanami, mereka tak ada ketahanan yang tinggi tapi mereka masih lagi komit pada team fight dan dapatkan kill. So what's up with that? Pasukan Malaysia disiplin yang cukup tinggi, mereka dah baca damage apa yang boleh dikeluarkan, sempat ataupun tidak nak dapatkan kill. Dan lihat, baru minit ke-6, 3 turret dah tak ada. Saya kata ini teknik wayangan sebenarnya. Banyak wayang yang telah dilakukan oleh Zon, telah dilakukan oleh Ripo membenarkan Ciku guys mendapatkan turret dekat bahagian atas sebentar tadi. Dan again, positioning Ciku guys, dia tahu walaupun flicker jarak yang pendek saja digunakan tapi itu pun dah cukup untuk dia membuka balik Nibiru special dia untuk mendapatkan kutipan kill yang seterusnya. Inilah memang orang budak-budak sekarang panggil taktik ancaman yang sebenar. Dia memang ancaman diberikan oleh Zon tapi sebenarnya objectivity diambil oleh Ciku guys daripada tadi. Turtle bukan jungler dah sekarang. Bukan jungler kerja dah sekarang. Tak ada retreat ke, tak ada apa ke, tak payah check by enemy. Lambat. Zon dekat jauh sana. Ya, tak payah nak kisah sekarang ni 2 in 1 yang dilakukan oleh pasukan Malaysia. Sampai Vietnam nak catch up satu benda daripada pasukan Malaysia pun mereka susah. Apatah lagi kalau dua Yandere telah membuka go away yang memaksa kali ini untuk pasukan Malaysia mereka boleh lakukan team fight tanpa mengkhawatiri Yandere sekarang. Ya, dekat bahagian bawah tak payah team fight. Again, objective is the name of the game dan itulah yang telah dilakukan oleh Ciku guys. Dia yang dapatkan turret, dia yang dapatkan turtle, dia yang cutting lane, dia yang positioning. Jadi memang sudah terbuktinya experience yang ada, pengalaman yang ada pada Ciku guys ni, dia tahu guys, kita tak payah nak menang all the team fights pun. Korang buat kacau, aku akan dapatkan objektif. Jadi kesemuanya akan mendapatkan kemenangan. Kesemuanya akan mendapatkan nikmat gol tersebut yang kini 4.7 ribu sebenarnya. Satu gol yang cukup besar sebab kalau Ciku guys ada kelebihan gol, ia akan dirasai oleh satu pasukan. Oh, double magic kundo. Gary masuk cutthroat dibuka Izanami. Dia akan mendapatkan kill tersebut. Mega kill diberikan kepada Ciku guys. Zon telah dikorbankan tetapi for a good cause sebenarnya. 3 kematian yang telah didapatkan ke atas Zon membenarkan Malaysia mendapatkan kutipan kill dengan lebih banyak lagi. Zon, Wira yang sebenar sekarang ni. Ya, memang saya nampak dah shot call tadi. Zon, kau boleh masuk. Boleh tapi aku matilah. Tak apa, mati je. Tak apa. Tak apa, kau mati pun tak apa. Kita nak tahu ni. Kau sanggup tak demi Malaysia, Zon? Mati okay, dia demi style Malaysia. tau. Dia punya mati install. Dapat 2 man Cikundo. Hashtag demi Malaysia ni kod dia. Dah terus tendangan walaupun tak kena kepada jarak yang betul, jarak yang jauh. Tersekat pada dinding tersebut. Cukup masa sebab guna Fanny. Damage yang besar dan kepada 2 orang tersebut. Al-Fatihah.
synchronization yang baik sebenarnya daripada Fanny, Gary dan juga Bennett Street yang dilepaskan oleh Ciku guys sebentar tadi. Terus masuk di saat Jeet Kune Do dan juga Duet of Dragon itu diguna pakai. Tak sempat untuk Vietnam melakukan sebarang bantuan walaupun ada waktu yang baik untuk mereka masuk. Tapi bila dah nampak synchronization tu macam tak ada harapan lagi untuk mereka melakukan apa-apa. Tapi Vietnam sekarang ni mereka ada momen comeback boleh dilakukan. Kita kena ingat mereka masih lagi ada Fatal Link yang diguna pakai oleh Atlas G9 ini dan boleh berkombinasi pula dengan RWM, boleh berkombinasi pula dengan Meow. Tapi kita tak nampak perkara tersebut dilaksanakan. It's good for Malaysia sebenarnya, tapi kita kena berwaspada juga, kita kena berhati-hati juga sebab at any given moment, sebab kita pun pernah lakukan comeback, Vietnam pun masih lagi ada peluang untuk melakukan perkara tersebut. Namun begitu, dengan adanya Ripo dengan Zon yang menguasai front line tersebut, nampak sukar sedikit Vietnam nak cari ruang untuk Fatal Link ini. Saya tak nafikan apa yang dikatakan oleh Adi sebentar tadi. Kalau Malaysia dalam satu keadaan yang tidak kurang baik sebenarnya apabila mereka contohnya berada dalam kawasan yang cukup sempit, dekat situ Vietnam ada advantage untuk totally wipe out bagi pasukan Malaysia. Dekat situ perlu untuk Malaysia berikan perhatian agar mereka tidak terburu-buru. Dari segi atomization memang kita dapat kelebihan yang banyak. Tapi apabila kita masuk, apabila pasukan Vietnam push ke late game, dekat situ Malaysia mungkin akan menghadapi masalah. Sebab mereka pun seperti apa yang saya katakan, Yandere adalah weapon utama dan Jinat sebagai penyuap kepada Yandere tersebut. Apabila satu Fatal Link digunakan, boleh jadikan bencana kepada pasukan Malaysia. Lihat play damage sebentar tadi, sempat untuk saya intai sebentar yang mana Malaysia mendominasi dengan cukup besar daripada Izanami dan juga Ciku guys. Itulah saya kata, poking power daripada pasukan Malaysia dengan drafting sebegini rupa mengakibatkan tanki-tanki hero daripada pasukan Vietnam belum sempat untuk menada damage. Mereka terpaksa untuk berundur kembali, tak mampu untuk mencipta ruang. Tapi pada saat ini, ruang perlu untuk didapatkan oleh Vietnam kerana pertahanan perlu untuk dilakukan. Ataupun mereka yang bakal kehilangan satu persatu menarik ini untuk mereka. Jangan sampai satu ketika Pak Icham tendang Jinat tu ke arah tim Malaysia nanti ya. Ya. Jangan sampai sebegitu rupa. Jinat cuba masuk dengan perfect match tetapi akan mengundurkan dirinya semua. Lihat Zon dekat bahagian hadapan. Dia bukan Jinat. Betul dia buat. Dia hantar Jinat ke arah hadapan sebentar tadi. Masih lagi belum ada kutipan kill. Gary baru saja ditumbangkan dan Ciku sama-sama mengundurkan diri. Event Mansion telah dibuka. Anda datang. Saya akan beri semula kepada anda. Double kill akan diberikan kepada Izanami. Masih lagi belum berakhir ketika ini. Immobilize akan dikenakan ke atas Jinat. Satu lagi hit yang diperlukan. Ciku guys mencari tapi auto attack damage tersebut tidak terkena kepada Jinat. Yang seronoknya sekarang ni Izanami tak sebenarnya. Dia duduk-duduk belakang. Baling-baling bom. Double kill. Baling-baling bom. Double kill sekali lagi. Jinat masuk dengan perfect match. Cuba mencari Izanami. Tetapi Izanami mobility yang lebih tinggi akan undurkan diri. Sebab dia berani dan juga kalau dia tertangkap sekalipun dia ada black shoes. Tapi kalau saya nak uraikan sedikit pasal teamfight tadi, memang cemerlang untuk pasukan Malaysia tapi berisiko tinggi sebab Saya yang kurang. kata awak cakap tadi, Pak Isyam dia tendang Jinat. Saya kurang. Jangan minta. Saya kurang je. Dia Fatal Link tadi dapat 3 tau. Kalau dia sepak orang lain, Gary tak kena tangkap tu. Dia sepak betul je dia nak tu. Kita punya coach ni sampai kat dorang ke? Mic check dengan kongsi lah, Cam. Aduh, risiko tinggi. Ya Allah, Okey. Cam. Okey, kita kena serius pasal benda ni pasukan Malaysia tak boleh buat mistake. Ah. Untuk melakukan satu penangkapan dia perlu untuk target yang betul. Ya. Kalau Jinat dia macam ibaratkan bagi ruang pada Jinat nak buka Fatal Link. Ya, dia macam Tak payah makan akses percuma untuk cuma. Fatal Link dapatkan sekurang-kurangnya. Sebab tadi kita nampak dalam 2-3 orang juga didapatkan dengan sebab diorang rasa bersalah. Kalau tak follow up kan macam mana nak jadi demi Malaysia ni kan. So kena follow up juga. Saya tahu Zorn ataupun Hisham ni seorang yang humble, baik. Tapi janganlah baik sangat nak tolong oponen sebenarnya sebentar tadi. Dia kena triple man Jeet Kune Do tau. Dan saya tahu dia ada keupayaan untuk pilih tendangan dia tu. Tapi mungkin dia rasa macam seronok je aku hantar Alice kat belakang-belakang ni. Tengok apa jadi kan. Tengok apa jadi. I mean jadi juga something. Izanami dapat double kill. Kita dapat tarik dekat bahagian bawah. Tapi it could be worse than that sebenarnya. Rasanya dia dah penat nak kena kill. Dia bagi Gary pula kena. Kalau Yandre dapatkan power spike lebih tinggi, mungkin kita ada masalah tadi. Betul, benar. Tapi okey, keadaan kembali stabil semula menunggu lot yang telah muncul dekat bahagian atas ini. Nampaknya mereka nak memancing saja ataupun mungkin ada split pushing yang mereka cuba ingin laksanakan sebab dekat bahagian atas ada Zon, dekat bahagian bawah ada Gary. Jadi ada dua benda yang boleh dilakukan oleh pasukan Malaysia. Sama ada menunggu Vietnam untuk commit all out kepada lot tersebut dan Gary boleh untuk melakukan split push. Akan tetapi
kita lihatkan bagaimana dia utamakan Betul, purple buff terlebih dahulu. Kemungkinan akan ada pasukan Malaysia usaha mereka untuk ambil Lord ini sebagai satu advantage untuk mereka sekali lagi dapatkan kemenangan. Kemungkinan jatuhkan 2 baki tarik lagi yang berada di bahagian tengah dan juga atas untuk Vietnam. Ya, tapi pada saat ini Joe sudah pun menampilkan mukanya. Lagi sekali, Ciku kata, Gary kau lama lagi kah? Tak apa, aku settle. Settle pun boleh, Lord pun boleh. Tak ada masalah, kata Ciku guys. Dengan objektiviti yang cukup cemerlang daripada pemain ini, kemas. Tetapi, dengan adanya Tengok Lord golek yang Ciku dengan seterusnya. Jom. Ciku dengan Yandere. 12,000. 12,000, Beza sangat. 7,600. Padahal 3 item dah ada untuk pasukan ataupun untuk Yandere. Ciku tu kasut pun tak ada tau. Tak tahu mana dia Baru cari. 13 minit. Patutnya 7,000 tu adalah satu gol yang Itu biasa kira lah. dah full item dah sebenarnya. Itu sebenarnya dah full item dah. Ya. Dia tak beli kasut je. Dia kalau dah retire as pro player, dia patut jadi businessman lah. Dia pandai cari duit tau sebenarnya. Yeah. Pandai cari duit, pandai cari gol. Gol. Memang berkaliber lah pemain Buka ni. ladang ke okey juga. Buka ladang. Memang kerap farming juga sebenarnya orangnya. Tapi sekarang ini perlu berhati. Lihat kedudukan Jinat ada dekat bahagian belakang. Tak diketahui lagi oleh pasukan Malaysia. Lord telah mara dekat bahagian bawah ini. Dengan tiadanya inhibitor turret, mudah untuk pasukan Malaysia mendapatkan inhibitor turret yang terakhir dekat bahagian atas. Izanami pun kata tak ada masalah aku push turret pun sekarang ini. Tapi masih lagi belum ada reaksi daripada tim Vietnam. Tapi jenat ni, Ya, Jinak tu. saya rasa dia macam takkan dapat apa-apa. Dia cuba nak lakukan apa yang Dah Zon kantoi lakukan. dah tu, dah kantoi dah. Dia cuba lakukan apa yang Zon cuba lakukan. Dia mungkin ada conceal, dia mungkin ada flicker. Jadi kalau pasukan Malaysia commit all out, dekat situ Jinak boleh masuk. Akan tetapi macam Malaysia dah hidup perkara ni. Dia tahu Jinak tak ada dalam kawasan tersebut dan pada belum masa Jinak boleh timbul. Sebab itu Malaysia, dia tak commit all out kepada pertempuran tadi. Ya betul. Mereka menyedari bahawa tidak kelima-lima pemain berada di dalam kawasan tersebut masih lagi memberikan tanda hormat kepada capability ataupun kebolehan pasukan musuh. Zon ada flicker dalam genggaman. Boleh untuk lakukan satu sepakan Jeet Kune Do flicker untuk mendapatkan seorang atau Tendang mendapatkan miau pun satu tak pick apalah. off. Jangan Jinak. Oh, kali ini RWM dibuka untuk clearkan minit. Izami tempat sama Oh, Gary. Black Shoes. Oh, Dan Gary. itu Hilang. wayangan yang baik. Gary Cutthroat dibuka Ciku untuk Golden mendapatkan kill sekarang ini. Kita lihat bagaimana Yandere dah tak ada go away. Ini adalah waktunya untuk pasukan Malaysia untuk masuk terus ke base pasukan Vietnam dengan ketiadaan ultimate daripada Yandere. Ini adalah peluang keemasan. Cik guys menunggu saja rakan-rakannya untuk melakukan satu dekat bahagian paling hadapan sekali. Triple Magic Kundo, tendangan ke arah Okey, Jinak, ke Ciku arah masuk. tepi lebih kemas. Bennett Race telah dibuka sekarang ini bersama dengan Jinak. Fatality yang lebih kemas. Ciku guys telah ditumbangkan terlebih dahulu, tapi lihat Ripo cuba untuk bertinggit tapi tak sempat untuk melakukan apa-apa. Dan pasukan Vietnam, Jinat sebentar tadi itu fatality yang lebih kemas dan follow up yang telah tiba untuk mendapatkan kutipan kill yang seterusnya. saya kurang pasti adakah Wing of Nature tiada dalam genggaman untuk Ciku guys sebentar tadi ataupun tersilap langkah kerana ada Fatal Link yang dipakai, tapi kali ini Gary. Oh, Gary dalam bahaya. Ini satu perkara yang kita tidak harapkan sebenarnya. Sebab kalau masuk berserangan diri, damage dah cukup untuk Yandere sekarang. Agak risau sekarang ni ada 4 berhadapan dengan Ripo sahaja, tapi minion wave ini akan diberhentikan dengan serta-merta. Namun begitu Vietnam tak Oh, kira. dapat Yandere. Mereka tak kisah Yandere. apa-apa sekarang ni. RWM telah dibuka. Mereka akan fokus untuk mendapatkan inhibitor tarik ini. Masih lagi ada catapult minion Zon. Nyawa yang terakhir akan mengundurkan diri mereka terlebih dahulu. Sampai. Ripo masuk, Fatal Link telah dibuka. Ripo Ripo. akan dikorbankan tapi sempat menggunakan flicker untuk melarikan dirinya. Izalami sempat juga berkombinasi dengan Ciku guys untuk mendapatkan kill ke atas Joe sebentar tadi. Hampir pasukan Vietnam mendapatkan lebihan ganjaran. Eh, Tidak oh, satu. Jinat. Satu lagi. Jinat. Satu lagi. Izanami berjaya untuk mendapatkan kill tersebut. 5-1-6 Zon akan cuba masuk dengan ketiadaan flicker. Seharusnya dia undurkan diri. Oh, inilah saya kata. Malaysia untuk Vietnam sendiri, mereka perlukan satu momen saja untuk comeback. Jadi kalau Malaysia buat satu kesilapan, boleh untuk Vietnam habiskan game terus tanpa sebarang masalah. Kalau kita lihat, memang Lord didapatkan oleh pasukan Malaysia, ada peluang yang besar, tetapi seperti mana yang dilakukan sebentar tadi, saya tahu kenapa Zon menyepak Jinat itu keluar supaya dapat berikan kelebihan pasukan Malaysia untuk dapatkan kill. Akan tetapi tidak sempat untuk jatuhkan Jinat tersebut dan dia boleh buat follow up dengan menggunakan Fatal Links. Tepat sekali, lebih-lebih lagi apabila Jinak sekarang ini ada flicker dalam genggamannya, boleh saja untuk diguna pakai, tapi minion seakan-akan sudah pun mula untuk di-set upkan sebaik mungkin oleh pasukan Malaysia dengan 58,000 gold berjaya untuk dirapatkan oleh pasukan Vietnam. Players gold seperti yang sudah pun kita bincangkan, 15,000 untuk Ciku guys. Jauhnya daripada pasukan Malaysia sendiri yang lain pun. 11,000 untuk pemain terkaya bagi Vietnam. Maknanya daripada 6,000 gold untuk
pendahuluan Malaysia tu 4,000 Ciku Guys saja. Benar sekali. Tapi kita boleh nampak permainan Mobile Legends Bang ini boleh menghukum anda. Sebab dengan satu kesilapan saja, Vietnam terus sebara mendapatkan inhibitor turret dekat bahagian tengah. Dan juga daripada 10,000 gold lead dah jatuh ke 6,000 gold lead. Ketika ini Zon cuba masuk, berjaya untuk mendapatkan Ciku tapi tiada. Akan diberikan lihat di bahagian belakang. Ciku Guys akan menggunakan diri dengan penggunaan flicker. Tapi lihat bagaimana dekat bahagian tengah. Izrael berjaya untuk mendapatkan kill. Lord akan terus masuk. Ciku Guys telah ditumbangkan dekat bahagian belakang. Zon bersama dengan Gary ketika ini. Cuma satu lagi kabel akan berjaya untuk mendapatkan haze sebentar tadi. Dan sekarang ini dengan ada banyaknya minion, dengan adanya Lord, Zon hanya perlu recall saja dekat bahagian base tersebut dan terus menghantar pasukan Malaysia untuk mendapatkan kemenangan. Dan Ripo, apa gayanya Ripo? Apa gayanya? Ya, Malaysia nama di belakang Ripo dibawa ke depan kebahagiaan. Inilah dia hashtag demi Malaysia untuk anda. Tahniah pasukan Malaysia. Demi Malaysia, kemenangan sekali lagi berjaya untuk diraih oleh kontingen kita. Dan inilah dia kemenangan yang cukup manis sekali. Satu kemenangan ini bermakna Malaysia layak ke semifinal untuk peringkat seterusnya. Sudah pun sah, sudah pun pasti. Tempat yang pertama ataupun kedua akan kita ketahui. Tetapi sekurang-kurangnya kita sudah pun layak untuk bersama-sama dengan Myanmar dan juga Kamboja untuk meneruskan perjalanan dan juga perjuangan di peringkat semifinal. Tapi Sanford, cerita sikit apa yang terjadi tadi sebenarnya. Perjalanan dalam permainan